Tak apa, susah-susah belajar, esok-esok senang, kerja senang. Lepas tu bila dia dah kerja, tak senang lah kerja mak. Kerja ni lagi susah zaman belajar. Baik belajar dulu. Stres lah. Gini-gini. Betul tak? Lepas tu mak pujuk lagi. Mula-mula kerja memang susah. Esok-esok senang lah. Mak, dah 3 tahun dah mak. Tak ada senang-senang pun lagi ni mak. Nanti kau jadi bos esok, kau senang lah. Mak, jadi bos lagi susah mak. Dulu fikir diri sendiri je. Sekarang fikir 10 orang. 10 perangai. 10 ni. Saya menanya tak. Hidup kita sentiasa ayat ni, ini antara perbincangan dan ini ayat motivasi superpower yang sangat hebat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada beberapa kalau saya dengar, kalau kita dengar 10 penceramah, 10 tu dia akan ada penjelasan berbeza. Ayat ni dia berkembang begitu luas. Okey, kita tengok maksud dia. Fa inna, maka sesungguhnya. Maka sesungguhnya ma'a bersama kesukaran yusra ada kemudahan. Inna sesungguhnya bersama kesukaran yusra adanya kemudahan. Masya Allah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian, sahabat-sahabat semua. Okey. Dalam hidup kita, kita menghadapi pelbagai ujian demi ujian. Yang pertama, kita kena faham, poin yang pertama adalah bersama. Ataupun serentak. Ataupun seiringan. Ujian akan ada rahmat. Seiringan ujian ada rahmat. Seiringan apa lagi? Cuba bagi idea. Seiringan susah akan ada senang. Lagi? Seiringan apa lagi? Sempit akan ada lapang. Lagi? Okey. Sedih contoh akan ada gembira. Sakit seiringan akan ada sehat. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini banyak lagi lah, banyak. Macam mana kita nak faham bila Allah sebut fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Dan Allah tegaskan kali kedua, inna ma'al usri yusra. Bersama kemudahan, kesukaran, sesungguhnya bersama kesukaran adanya kemudahan. Sampai Allah tegas 2 kali ayat yang sama. Okey. Perkara yang pertama kita faham adalah contoh kalau kita perasan, tiba-tiba tayar kereta pancit. Kalau kita fikir logik, dalam setiap hari berapa banyak tayar pancit di atas kenderaan? Awak pernah pancit kereta? Tengah jalan? Tak pernah. Kami dulu memula kahwin, memang kereta second hand selalu. Allahu Akbar. Tapi nikmat dia lain. Memang susah. Yelah, memula kahwin kan, mula-mula kereta ni Proton Saga Iswara tu. Proton Saga Iswara. Itu pun mak ayah tolong belikan. Sebab masa tu dah mengandung 7 bulan Atikah. Sebab kan lepas habis belajar kat Mesir, balik tu kahwin. Ustaz pula buat master, belum habis belajar. Sama student macam tu kan. Lepas tu jadi researcher, adalah sikit gaji dah 1,200 macam tu. Sewa apa semua. Jadi memang naik motor. Sampai dah mengandung anak 7 bulan, mak ayah pun usahakan beli. Okey lah. Lepas tu memang kereta second hand tu, berapa banyak kereta second hand tukar. Tapi sebab tukar tu sebab selalu rosak. Jadi pengalaman Ustazah, lepas tu balik Terengganu jauh kan. Bawa anak kecil dengan barang-barang memang sentiasa berdebar. Dan lagi lalu jalan-jalan yang hutan. Sebab lalu Muazzam Shah.
Sebelum ada highway IPT tu, selalu lalu Muazzam Shah. Lalu jalan tu sempit apa. Dan kami kerap sangat kereta mati tengah jalan. Pernah satu ketika nak balik raya, kami sekeluarga tersadai tepi jalan. Sampai kami tidur, orang hantarkan kami tidur kat surau ramai-ramai dengan anak-anak. Sebab kereta mati tengah jalan. Tapi nak ceritanya, ada tak kamu baca berita seorang ni tersadai 3 hari tepi jalan sebab kereta tayar pancit? Ada tak? Ada yang meninggal. Maksudnya bayangkan ya, setiap hari mesti ramai yang pancit. Ramai orang ada kereta yang buruk, kereta yang tak boleh nak jalan jauh. Pengalaman kami, kereta pancit tu rasa macam setiap kali balik raya apa semua mati. Tapi setiap kali itu ada pertolongan Allah. Ia datang serentak. Faham tak? Sedang elok. Kita guna ayat sedang elok. Sedang elok je ada orang lalu. Padahal jalan ni kosong. Lepas tu orang tu pula akan cerita. Saya sebenarnya dah lama tak lalu jalan ni. Tapi tadi tu biasa lalu jalan lain. Tapi kali ni entahlah tergerak hati. Allah aturkan semua sebenarnya. Ada orang macam contohlah. Cuma kita notice atau tidak saja. Tapi kalau kita belajar ayat ni, kita akan nampak je. Setiap kali dia datang ujian, walaupun contoh saya guna ayat, setiap kali sakit ada sihat kan? Apa maksud sakit sihat? Okey. Contohlah. Semalam saya sakit kepala. Tapi saya tetap boleh ceramah. Sebab apa? Kaki saya masih sihat. Tubuh badan saya sihat. Dalam waktu yang sakit, masih ada bahagian yang sihat. Kedua, biasanya bila badan kita sakit, badan kita sedang melakukan satu proses untuk kita jadi lebih sihat lepas tu. Saya kalau macam demam lah contoh kan, doktor kata ya ini viral apa semua, tapi nanti badan akan membina antibody sendiri. Dia akan jadi lebih kuat. Maksudnya dalam tempoh kita sakit sebenarnya Allah nak bagi kita sihat serentak. Bukan sebabkan demam tu maka badan kita akan semakin makin teruk. Tak, badan kita sedang dipulihkan, dikuatkan. Macam contoh orang yang belajar pertahanan diri kan. Dia kena lalu sakit sebelum dia jadi mahir. Sama juga bina badan tu dia menyakitkan diri tapi nanti badan dia makin kuat. Jadi tuan-puan sekalian, dalam waktu kita sedih, sebenarnya Allah ada beri kegembiraan. Contoh sedih ni, kecewa ni, dikhianat. Lepas tu kan ada seseorang yang sudi dengar. Bukankah kita rasa gembira bila ada orang sudi dengar? Bagaimana kita nak rasa gembira orang sudi dengar kalau tak ada rasa sedih tau? Jadi ia datang serentak. Cuma kita notice atau tidak, perasan atau tidak. Sempit mesti ada kelapangan. Tiba-tiba jualan hari ni langsung tak laku. Ya Allah, rasa sempitnya jualan tak laku sekian-sekian. Tetapi di waktu yang sama, subhanallah, dia dilapangkan oleh Allah dengan urusan apa? Sebab jualan tak laku tu. Lalu dia pun bersedekah. Ambillah. Nanti kan kalau bazar kan pergi lewat, dia bagi je. Mula rasa sempit. Lepas tu bila dia lapangkan, dimudahkan orang. Lepas tu serentak dengan itu Allah melapangkan bahagian akhirat ni sudah tentu. Tapi mesti ada something yang Allah lapangkan. Wah, ini boleh balik awal. Contoh. Waktu yang sama, semalam hujan tapi hari ni tak hujan. Cuma tak perasan apa yang Allah lapangkan. Bila Allah ada sempitkan sesuatu, sebenarnya Allah ada lapangkan sesuatu. Bila Allah uji sakit, tapi Allah ada sihatkan sesuatu. Bila Allah uji susah, sebenarnya ada Allah mudahkan sesuatu. Inna ma'al usri yusra. Yang kedua, ada tafsiran ulama kata, kenapa Allah ulang 2 kali? Kenapa Allah ulang 2 kali? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Okey, dia soalannya ayat dia. Susah, lepas tu senang. Betul? Bukan lepas tu serentak. Lepas tu susah serentak dengan senang. Ataupun sempit serentak dengan lapang. Sempit serentak dengan lapang. Di sini nak mengingatkan bahawa kehidupan kita sebenarnya bukan lepas susah senang dah lepas tu. Kita tak boleh ada mindset macam ni. Tak apalah, susah dulu nanti senang lah. Orang kata susah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Tapi bukan begitu hidup kita. Hidup kita memang akan sentiasa susah senang, susah senang. Sentiasa itulah putarannya. Susah senang, susah senang, susah senang. Sebab kan, yelah tapi ayat-ayat berbasi-basi macam tu lah. Tak apa, susah-susah belajar, esok-esok senang, kerja senang. Lepas tu bila dia dah kerja, tak senang lah kerja mak. Kerja ni lagi susah zaman belajar. Baik belajar dulu. Stres lah. Gini-gini. Betul tak?
Lepas tu mak pujuk lagi. Mula-mula kerja memang susah. Esok-esok senang lah. Mak, dah 3 tahun dah mak. Tak ada senang-senang pun lagi ni mak. Nanti kau jadi bos esok, kau senang lah. Mak, jadi bos lagi susah mak. Dulu fikir diri sendiri je. Sekarang fikir 10 orang. 10 perangai, 10 ni. Saya menanya tak. Hidup kita sentiasa. Yang penting, bila kita dengan Allah, sentiasa bersama susah ada senang. Saya kan bila tengok penjelasan-penjelasan ulama kan, kita rasa macam, kita pun relate. Yes, betul lah. Betul. So, bila kita ada mindset macam ni, kita tak ada macam akan rasa di hujung-hujung lelah tu. Bila aku nak senang ni Bila aku nak senang, syik susah. Kita pun baca. Inna ma'al usri yusra. Bersama susah ada senang. Kalau kau nak senang, kau kena susah. Ibaratnya begitulah. Dan tak ada jalan senang melainkan melalui jalan susah. Dia bersama. Ada ke orang kata, okey, kau nak berjaya, aku kongsi cara senang untuk kau berjaya. Itu memang pembohong, pembongak. Saya kongsikan 10 cara yang senang untuk kau jadi senang. Apa percaya tak ayat-ayat macam tu? Tak ada yang senang, tak ada yang senang. Yang ada adalah bagaimana kita nak menghadapi ujian bersama dengan pertolongan Allah. Bagaimana? Ya, zikrullah, jadi hamba Allah yang baik, jadi hamba Allah yang bertakwa. Okey. Baik. Inna ma'al usri yusra. Okey. Ini 2 poin. Sekarang kita nak baca apa yang dijelaskan oleh Tafsir Al-Hamka. Tafsir Al-Hamka menjelaskan tentang ayat, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah sunnatullah, sunnah Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Nabi Muhammad merasa berat beban itu sampai seakan-akan hendak patah tulang belakang memikulnya. Namun di samping beratnya beban atau beserta dengan beratnya beban, namanya diangkat oleh Allah, sebutannya dimuliakan. Kerana demikianlah rupanya sunnatullah itu. Kesulitan selalu bersama kemudahan. Yang sulit saja tidak ada, yang mudah saja pun tidak ada. Nampak tak? Tak ada yang sulit saja-saja, tak ada yang mudah. Dalam susah berisi senang, dalam senang berisi susah. Itulah perjuangan hidup dan ini dapat diyakinkan oleh orang-orang yang telah melaluinya. Senang tak akan bersendirian. Senang bersandingan. Itu pasangan suami isteri lah. Itu berpasangan. Susah, pasangannya senang. Senang, pasangannya susah. Penulis tafsir ini sini mendapat pengalaman besar sekali untuk meresapkan intisari ayat ini. Ketika ditahan 2 tahun 4 bulan kerana kezaliman dan sewenang-wenang, itu adalah kesulitan. Prof Hamka kita tahu 2 tahun 6 bulan dia dipenjarakan. Orang nampak, ya Allah kesiannya, tetapi bagi dia satu kemudahan. Kalau bukan sebab dia berada di dalam penjara, dia tak boleh siapkan tafsir Al-Azhar. Dalam kesusahan, kesempitan, duduk dalam sel yang sempit, dengan tak boleh nak menyampaikan dakwah seperti biasa, pergi sana ke sini, dihina, kan, sekian-sekian. Lalu subhanallah, dia melihat banyak kemudahan yang Allah berikan. Masya Allah. Kalau saya bawa bermenung saja kesulitan dan perampasan kemerdekaan itu, Dik, bayangkan ya, awak duduk bilik ni tak keluar-keluar 2 tahun. Pada bilik ni saya rasa ada aircon, ada apa, pasal orang bagi makanan. Awak boleh hidup 2 tahun. Awak nak pergi beli makanan, nak pergi tu, nak jumpa. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh bayanglah kehidupan dalam penjara. Kalaulah betul-betul buat jenayah, mungkinlah kita macam, okeylah, dah buat jenayah dengan aku, hadap je lah. Tapi bila bukan jenayah, menyebarkan agama Allah, mesti akan rasa, ya Allah kenapa? Aku kan menegakkan kalimahmu, menyebarkan agamamu. Ya Allah, kalau 2 bulan dah lama. Orang lain beraya duduk dalam penjara. Orang lain pergi sana sini duduk dalam penjara. Orang lain berkumpul dengan keluarga duduk dalam penjara. Bukan mudah nak menghadapi ujian dipenjarakan kerana dakwah. Lepas tu, kalau baca falsafah hidup, saya baca buku falsafah hidup, Prof Hamka dia cerita tu, suasana penjara, sampai ketika dia sendiri kata sampai tahap dia nak tercabut. Sampai berfikir fikiran tu nak mencabut. Maksudnya, okey, awak baca. Kalau saya bawa, ini kata-kata Hamka, tapi kalau awak baca sendiri pengalaman dia yang dia cerita bagaimana berlaku, Allah berikan tekanan berlaku tu sampai tekanan jiwa dan perasaan tu. Okey, dan perampasan kemerdekaan itu mahu rasanya diri ini gila. Tetapi akal terus berjalan, maka ilham Allah pun datang. Cepat-cepat saya baca Quran sehingga pada 5 hari penahanan yang pertama 3 kali Al-Quran khatam dibaca. Bayangkan.
5 hari 3 kali khatam. Allahu Akbar. Untuk dia mengubat diri dia, bukan 5 hari sekali khatam. 5 hari 3 kali khatam. Prof fahamkah khatam Al-Quran 3 kali ketika penahanan pada 5 hari pertama. Itu waktu, maksudnya betul-betul bergelora jiwa. Baru ditahan. Nak sangat dikeluarkan. Bagi orang yang sebesar nama Hamka, mungkin terfikir, mungkin sebulan je nanti boleh keluar lah ni. Mesti ada orang akan berusaha keras untuk keluarkan dia. Mesti ada pihak-pihak yang akan membantu. Kan sekian-sekian. Tapi tidak. Allah uji bulan demi bulan sampai 2 tahun 6 bulan. It's not easy bagi orang yang ada nama, orang yang buat pengorbanan begitu besar untuk agama. Okey. Apa sangat ujian kita adik-adik dalam dakwah? Betul tak? Ujian kita lebih perasaan je. Bukan ujian yang real. Kan? Disumbat ni tak. Okey, cepat-cepat saya baca Quran sehingga ni. Masya Allah. Lalu saya atur jam-jam buat membaca dan jam-jam buat mengarang tafsir Al-Quran yang saya baca itu. Demikianlah hari berjalan terus dengan tidak mengetahui dan tidak banyak lagi memikirkan bilakah akan keluar. Akhirnya setelah terjadi kekacauan politik gara-gara komunis 30 September 1965 dan di bulan Mei 1966 saya dibebaskan. Saat itu saya telah selesai membaca Al-Quran sampai khatam lebih 150 kali. Lebih 150 kali khatam dalam masa 2 tahun dan saya telah selesai menulis tafsir Al-Quran 28 juzuk. Ini yang kita pegang, tafsir Al-Azhar, tafsir Hamka. Akhirnya selesai 28 juzuk. Saya tanya, kalau beliau berada di luar, sibuk dengan dakwah, sempat tak nak siapkan? Tak. Kerana 2 juzuk 18 dan 19 telah saya tafsirkan sebelum ditangkap dalam masa 2 tahun. Bayangkan, dia siapkan 2 tafsir, 2 juzuk saja dan tempoh 2 tahun sebelum dia ditangkap. Tapi dia boleh selesaikan 28 juzuk dan tempoh 2 tahun bila dalam penjara. Nampak tak? Masya Allah. Subhanallah. Saya dan almarhumah isteri dapat naik haji. Kami bawa pula anak kami yang kelima, Irfan. Lebih dari separuh belanja perjalanan kami bertiga ialah hasil daripada honorium ataupun jualan tafsir Al-Azhar juzuk yang pertama. Ada penafsiran bahawa sesudah kesulitan ada kemudahan. Lihat terjemahan Al-Quran. Dia mengertikan makna ma'a dengan ba'da berserta dengan sesudah. Memang ada juga dalam Al-Quran disebutkan sayaj'alullahu ba'dal usri yusra. Kelak Allah akan berikan kemudahan sesudah kesulitan. Pun ada juga firman Allah menyatakan bahawa setelah kesulitan datang kemudahan. Maksudnya ayat ini menegaskan bersama. Tapi ada ayat lain. Sebab itu kita sedar-sedar macam tak ada pun kemudahan. Semua sulit je. Ya, ada juga situasi yang mana kemudahan itu datang selepas kesulitan. Tetapi dia tetap berlaku masa sulit itu ada mudah. So, kita kena faham begini. Masa susah, masa derita, masa ujian memang ada kemudahan. Dan selepas itu juga ada kemudahan. Masya Allah. Ayat ini lebih khusus sifatnya itu memberi harapan kepada suami isteri yang dalam kesempitan, ketekanan-tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Sesudah sekarang susah, nanti akan mudah. Sesudah kesempitan akan lapang. Buat pujukan berumah tangga, pujuk hati. Tetapi buat pemimpin yang memimpin perjuangan sebagaimana dilakukan Nabi, bukanlah sesudah sulit, nanti akan mudah. Bahkan dalam sulit itu sendiri ada kemudahan. Pada mulanya kadang-kadang orang tidak perasan, dikata. Namun setelah diperhatikan, macam ayat saya sebut, lepas kita perhati, kita akan notice dengan jelas bahawa Allah memang beri serentak dengan kesukaran, dengan kemudahan. Lalu diulang lagi sekali untuk lebih mantap dalam fikiran, ayat yang ke-6, sesungguhnya beserta kesulitan itu adanya kemudahan.